So untuk kimia, okay, biasanya untuk bab 2, bab 3 yang depan tu kita pentingkan atom, okay, lebih kepada atom dengan simbol. Simbol ni sangat penting. Tapi buku teks bermula daripada jirim dahulu, pepejah cecair. So dia ambil masa untuk kita terangkan. Sedangkan dalam soalan SPM kita tak ada, jarang pun tanya yang detail tentang jirim ni. Kita akan tanda banyak di sini. So kita kena tahu, yang first kena tahu apa tu simbol, okay, dengan nombor nukleon, nombor proton. Ini first yang kita kena tahu dulu. Nombor proton, okay, rujuk apa, nombor nukleon rujuk apa. Sebab nombor nukleon kita akan menggunakan untuk bagi kira mole, okay, dan lagi satu isotop kat atas. Memang dua benda ni yang sangat penting. Okay, nombor proton kita akan rujuk kepada susunan elektron, okay, dan semua tindak balas kimia yang terlibat. So memang bermula daripada mula saja dia dah, okay, mula dari depan saja dah memang menerangi bahawa kimia tu sangat penting. Okay, mesti tahu. Walaupun awak rasa dah boring apa semua tu, sebab awak tak pandai nak mengaplikasikan. Setiap tahun SPM, saya cakap setiap tahun SPM, soalan pertama, kedua, soalan yang senang, jarang ada orang dapat markah penuh. Kalau 10 markah, biasanya dapat 5 hingga 8 markah sahaja. Okay, kenapa? Sebab semua orang anggap benda ni sangat senang, lepas tu tak nak kisah. Tak dengar 10 kali bahawa benda ni senang, tapi tak nak dengar. Soalan semalam saya dah bagi kan, ni soalan kan, inilah contoh-contoh soalan yang saya kata senang, tapi tak boleh dapat markah. Okay, so kepada yang masih lagi blur-blur tu, awak kena tengok tau, kita punya soalan langsung tak sama dengan nota yang kita belajar. Itulah kimia. So awak kena fahamkan nota kita, lepas tu kena tahu teknik menjawab. Kalau tidak, lain macam. Selalu jawab ikut suka hati saja. Okay, so first kita mula kena tahu apa itu nombor proton, nombor neutron. Okay, so kita kena tahu atom. Atom kita ada nukleus. Ingat kita ada nukleus. Okay, dalam nukleus kita ada proton yang pecah positif, kita ada neutron yang pecah neutral, dan di luar ni panggil petala. Okay, lepas tu kita ada elektron yang pecah negatif. Ini semua orang sudah tahu, tapi apabila tanya soalan masih lagi yang tak boleh jawab. Okay, okay, subatomik atau kita panggil subatom atau subzara, ini yang di dalamnya proton, neutron, elektron. Okay, proton, neutron duduk dalam nukleus. Okay, dia punya jumlah membentuk nombor nukleon. Ya, ramai. Okay, dia membentuk nombor nukleon, iaitu proton dengan neutron yang duduk di dalam. Okay, yang duduk di dalam ni, ini adalah nombor nukleon. So kita anggap proton punya jisim relatif tu 1, neutron tu jisim relatif dia 1. Maka jumlahnya adalah jumlah jisim relatif dia. So ada buku zaman dulu punya silibus, ini panggil jisim atom juga. Dia tak panggil nombor nukleon, dia panggil jisim atom. Itu silibus lama. Sebab bilangan proton dengan bilangan neutron yang ada ni memang menunjukkan jisim atom tersebut. Cuma sekarang silibus kita panggil dia sebagai nombor nukleon. Tapi benda yang sama. Okay, untuk elektron, dia tak tercatat pun dalam simbol ni. Tapi kita tahu atom, apabila Tuhan dah cipta atom ni, dia memang neutral. Okay, dia adalah neutral. So apabila neutral tu maksudnya adalah proton sama dengan elektron. Okay, itu yang selalu kenapa soalan tu tanya elektron, tapi dalam maklumat yang kita dapat tiada pun elektron. Itu yang semua orang rasa susah. Kenapa tak ada kaitan? Sebenarnya elektron kita rujuk kepada nombor proton. Okay, kalau nombor proton dia 10, maka elektron dia pun 10. Okay, di luar petala. Itu sahaja maklumat paling penting yang di sini untuk kita buat. Sebab kita tingkatan 4, tingkatan 5 kita pusing-pusing pun dengan nombor-nombor ni sahaja. Tak ada yang lain-lain So jangan ambil remeh yang mula-mula ni dah dengar 2 tahun pun kata kenapa Cikgu Umar ulang gaji aja mesti bermula balik daripada benda-benda ni. Sebab tiada orang lagi boleh dapat markah penuh soalan-soalan senang. Soalan susah lagi lah tak faham. Okay, so sekarang kita tengok simbol. Simbol kita ada 2. Okay, kalau awak tengok kita ada 2 jenis simbol. Satu nampak 24 di atas, 12 di bawah. Okay, ada lagi satu jenis simbol. Kalau awak tengok di sini, magnesium. Magnesium.
Okey, ya. Magnesium, nampak? 12 kat atas, 24 di bawah. So saya salin balik di sini. Magnesium 12 di atas, 24 di bawah. So kita ada dua jenis simbol. Tapi ingat, simbol yang piawai adalah yang ini. Nombor nukleon di atas. Nukleon sentiasa lebih banyak sebab dia proton tambah neutron. Okay, dalam di sebelah kiri ni, kenapa 12 di atas? Sebab ini adalah cara susun unsur tersebut dalam jadual perkala. Khas untuk jadual perkala saja disusun macam ni. Tapi dalam botol bahan kimia, dalam simbol bahan kimia, memang nombor tu di atas. 24 nukleon tu di atas. Okey, dan soalan ni selalu ditanya dalam SPM lah. Bagaimana jadual perkala unsur disusun? Kita ikut apa? Pertambahan nombor proton. Okey, pertambahan nombor proton. Itulah dia susun nombor proton semua di atas. Tapi simbol piawai dia, nombor nukleon mesti di atas. So, daripada maklumat sini, kita tengok, kita tahu. Okey, 12 tu maksudnya proton ada 12. Elektron pun ada 12. 24 ni maksudnya proton 12, neutron pun 12. Okey, semua maklumat kita dapat. Okey, jisim dia 24. Nanti kita nak kira mol. Jisim bahagi jisim molar. Inilah gunanya 24. Okay, 12 untuk elektron. Walaupun sini tak tulis elektron. Okay, so kena ingat maklumat kita kena tahu proton, neutron, elektron dahulu. Okay, simbol kita sudah tahu. Ini jadual perkala berbeza dengan simbol yang kita guna piawai. Okay, lepas tu okay, kita tengok zarah subatom. Ini yang biasa kita ingat. Proton, P charge dia positif, jisim dia 1. Neutron, N, charge dia kosong, jisim dia 1. Elektron, charge dia negatif 1, jisim dia 1/1840. Ini hafal. Okay, kenapa hafal? Sebab objektif suka tanya. Dia tanya ABCD, suruh pilih. Tapi kadang-kadang ada buku yang dia tulis macam ni. Okay, disebabkan nilai dia sangat kecil, 0.00 berapa. So kita anggap dia sebagai kosong. Maka apabila kita kira jisim atom tersebut, elektron diabaikan. Okey, dan petala yang sebenarnya adalah bentuk macam ni, orbit dia yang macam ni, yang serabut. Yang ini awak akan sambung belajar bentuk ni di tingkatan 6 matrikulasi dan universiti. Okay, tapi untuk kimia kita akan belajar 2D. Ini 3D so dalam bentuk 2D. Okay, 2D adalah yang macam ni. Okay, yang pusing bulatan yang cantik-cantik. So ini adalah susunan elektron. Ini yang kita selalu ditanya, okey, untuk kita lukis. Petala pertama maksimum dia 2 elektron, petala kedua adalah 8 elektron, petala ketiga adalah 8 elektron. Kadang-kadang sampai tengok keadaan dia lepas nombor proton 20, okey, dia ada cara lain. Itu awak akan belajar di tingkatan 6 lah, matrikulasi atau universiti, sambung. So untuk kita sampai 20, okey, paling banyak pun 4 petala. Lukis dengan cantik. Jangan tertinggal mana-mana. Okay, nukleus biasanya mesti lukis lagi satu bulatan untuk nukleus. Okay, so sini buku teks pun tunjuk ada dua jenis. Okay, apa beza dia? Ingat saya selalu cakap, awak kena baca soalan dengan detail. Ini adalah susunan elektron. Tengah-tengah beza dia adalah you kena tulis simbol. Okay, yang ini adalah struktur atom. Tengah dia mesti rujuk proton, neutron. Mesti ada proton dengan neutron. So, kalau soalan minta susunan elektron, kita letak simbol. Kalau soalan minta struktur atom, tengah tu letak proton dengan neutron. Hampir sama nampak? Hampir sama. Tapi ada berbeza. Jangan tengok soalan tu terlalu cepat sangat. Okay, susunan elektron ada dua cara yang kita buat. Okay, susunan elektron ada dua cara. Cara pertama kita tahulah, tulis. Yang kedua adalah lukis. Lukis yang ini. Tulis adalah 2, 8. Yang ketiga berapa? 3. Okey. Kita tulis saja. Petala pertama ada 2 elektron. Petala kedua ada 8. Petala ketiga ada 3. Itu tulis. Ini lukis. So, baca soalan dengan detail. Dia nak tulis atau nak lukis. Bilangan dia rujuk kepada soalan. Okey, rujuk kepada soalan. Okay, kalau struktur atom hanya proton dengan neutron sahaja. Okay, bezakan Okay, so sekarang kita tengok contohnya yang tadi tu.
Ini dari buku teks juga. Apa maksud dia? So, daripada gambar raja ni, kita dapat susunan elektron adalah 288. Okay, 288. 8 yang terakhir ni kita panggil sebagai electron valence. Kena tahu soalan selalu tanya, berapakah electron valence? So, 8. Bukan 18. Okay, bukan jumlah. Electron valence hanya rujuk kepada yang terakhir sahaja. Di petala terluar. Bahasa dia adalah petala terluar. Kalau soalan tanya apa maksud electron valence? Elektron yang terletak pada petala terluar. Atau bilangan elektron yang terletak petala terluar. Okay, 8 maksudnya adalah kumpulan 18. Unsur ini terletak dalam kumpulan 18. Okey, petala adalah berapa nombor yang kita tulis. Sini ada 3 nombor. Maksudnya dia adalah 3 petala yang diisi elektron. Maksud dia adalah color 3. Inilah soalan selalu tanya merentas bab. Okey, kita belajar bab 2 tapi soalan tanya ini adalah bab 4, jadual perkala. So kita rujuk balik jadual perkala. Itu yang tadi maksud ni. Kumpulan 18. Color ketiga kira dari tepi. 1, 2, 3. Okey, 3. So 18. Nampak 18. 18 tu adalah 2.8.8. Soalan selalu tanya apakah kedudukan unsur tersebut. So kita tengok nombor proton dia, kita dah tahu kedudukan dia. Okey, contoh, saya bagi contoh lagi satu macam tadi magnesium. Okey, 24, 12. So, kalau kita nak cari dia punya susunan elektron, so kita tengok 12 ini. So, 2.8.2. 2 ni maksudnya kumpulan 2. So, dia ada 3 petala, maka ini adalah color 3. Biasanya kalau soalan tu tanya ada 4 markah. Apakah kedudukan unsur ini? Kita akan cakap kumpulan 2. Kerana apa? Atom magnesium mempunyai 2 elektron valence. Ini penerangan. Soalan tu tanya terangkan jawapan anda. Okay, kalau color 3 kerana atom sentiasa menggunakan perkataan atom. Atom magnesium mempunyai 3 petala yang terisi elektron. 3 petala yang terisi elektron. Okey, ini sangat senang. Tapi sebab senang itulah yang ramai terkeliru. Sebab yang pertama, dia tinggalkan perkataan atom. Okey, yang kedua, dia tak cakap terisi elektron. Yang ini terisi elektron. Dia cakap ada 3 petala, ada 3 petala. Itu semua salah. So, kalau kita nak jawab, mesti jawab dengan lengkap. Sebab ini yang kita belajar di bab 2, tapi soalan tu tanya adalah bab 4. Manakah kedudukan unsur tersebut? Soalan tu menggunakan unsur. Ingat, soalan guna unsur tapi jawab guna atom. Sebab kita hanya menerangkan sebiji atom magnesium saja, bukan semua magnesium. Okey, itu beza dia. Okey, contoh lagi kalau kita tengok mana klorin. Okey, klorin 3517. So pun sama, kita tahu 17 adalah 2.8.7. Okey, 7 kumpulan 17. So, tengok balik jadual perkala. Kita ada jadual kumpulan 1, kumpulan 2. Lepas tu hilang. Lepas tu adalah kumpulan 13, 14 hingga kumpulan 18. So, ini merujuk kepada bilangan electron valence. Bermula daripada 3 ni. Ni adalah 13. Okay, contohnya 2.8.3, 2.8.4. Kita tak cakap dia kumpulan 3 terus pergi kumpulan 13. Nanti kita sampai bab jadual perkala, kita akan terangkan sekali lagi. Tapi untuk setakat ni kita ingat kumpulan 1, kumpulan 2, lepas tu dia melangkau sampai kumpulan 13. Okey, kalau 7, kumpulan 17. So ada 3 petala, maka dia adalah color 3. Okey. Setakat ni okey, tak faham tanya. Sebab kita ulang-ulang benda yang sama, tapi dalam peperiksaan tak tanya pun macam ni apa yang kita terangkan. Okay, daripada susunan elektron juga, dia akan membantu kita untuk pergi buat tindak balas kimia. Okay, ingat tindak balas kimia. Okay, tindak balas kimia, dia akan melibatkan dengan elektron. So, dia ada 3 cara. Derma,
terima. Satu lagi, pekongsi elektron. Okey. Bagaimana kita tengok, sebab dia nak mencapai susunan elektron duplet atau oktet yang stabil. Okay. Ini yang kita selalu dengar, duplet, oktet, duplet, oktet. Apa maksudnya duplet dengan oktet? Kita rujuk balik ini bulatan ni. Petala pertama 2. So kalau 2 dah penuh, ini panggil duplet. Okey. Kalau dua elektron ni sudah penuh, kita panggil duplet. Petala kedua dia boleh isi 8. So kalau 8 ni sudah penuh, kita panggil sebagai oktet. Ketiga pun sebagai oktet. Kalau semua sudah penuh, kita panggil dia stabil. Atom ini sangat stabil. Okay, kalau dia tak penuh, contohnya di sini, dia 3, tak penuh lagi, maka atom ini adalah sangat tak stabil. Dia akan sentiasa cuba penuhkan elektron dia guna cara derma atau terima atau pekongsi. So di sini 2.8.3, dia perlu lagi 5. Okey, maka dia akan buang 3 ni lagi cepat daripada terima 5. Ini yang kita akan belajar tentang tindak balas kimia. Yang ini pula 2.8.2, maka 2 ni dia akan derma sebab mengganggu dia punya kestabilan. Dia nak mencapai stabil mesti penuh. Okey, tambah 6 atau buang 2. Yang ini 2.8.7. So lebih senang adalah dia kena tambah 1 elektron supaya dia jadi seimbang. Okay, so derma dengan terima, inilah yang menyebabkan berlakunya atom menjadi ion. Yang pekongsi elektron, dia akan menyebabkan atom jadi molekul. Okay, so ini yang kita selalu belajar, atom, ion, molekul kan. So mana datang ion, mana datang molekul adalah daripada atomnya. Okay, sebab atom dia tak stabil. Okay, dia nak mencapai stabil, maka dia akan guna 3 cara ni, derma atau terima atau pekongsi elektron. So proses derma dengan terima ada nama lain lagi. Kalau awak nak ingat, nama dia tulis kat bawah. Okay, pengionan. Kita balik. Okey, ini pengionan. Kalau dia nak derma atau terima, hilang atom jadi ion, dia jadi pengionan. Okey, ini awak akan jumpa ni di mana bab acid base kot, baru awak jumpa perkataan ni, pengionan. Okey, so ingat, untuk mencapai susunan elektron duplet atau oktet, pemindahan elektron berlaku dari logam ke bukan logam. So contohnya natrium. Okay, kita boleh lukis atau kita tulis. Nak cepat memang kita tulis lah. 2.8.1. Maka 1 ni tak seimbang atau tak stabil, maka dia akan derma. Okay, ini dia akan derma supaya dia jadi 2.8. So sini dia punya elektron tinggal 2.8. Ini kita panggil sebagai ion natrium. Dia dah mencapai susunan elektron yang dah stabil. Nampak 2.8 dia dah stabil. Tapi dia daripada atom dah tukar jadi ion. Stabil tak stabil kita rujuk yang original atom. Okay, lepas tu dia jadi yang ini. Okay, dan soalan kalau tanya susunan elektron, awak kena baca dia ion ke atom. Kalau dia adalah ion 2.8. Tapi kalau soalan tanya susunan elektron atom, jawapannya adalah 2.8.1. Walaupun gambar raja ini adalah cas. Okey, itu yang selalu kita bezakan soalan. So, daripada 3 petala, akhirnya jadi 2 petala. Petala ketiga buang, tukar jadi bracket yang ada cas positif. Okey, cas positif merujuk kepada bilangan. Mulanya proton ada 11. Kat sini proton ada 11, elektron ada 11. Maka cas dia adalah kosong. Tapi lepas dia dah pindah, proton masih 11, elektron dah jadi 10. Okey, maka dia terlebih 1 positif. Maka cas dia adalah positif. Boleh guna pengiraan atau cara hafal. Na positif. Daripada atom jadi ion. Okey, ingat atom jadi ion. So atom kita akan tulis macam ni. So dia menderma elektron. Kita akan tulis macam ni, menderma elektron menderma kat sini. So sini adalah atom,
Sini dah jadi ion. So ini dipanggil setengah persamaan. Setengah persamaan. Kita boleh lukis, kita boleh tulis. Okey, daripada segi nombor, dan kita juga boleh tulis dalam bentuk setengah persamaan. Daripada atom, dia akan jadi ion. Okey, setengah persamaan. Ni biasa soalan SPM selalu tanya benda-benda macam ni. Lukis atau tulis atau persamaan. Biasa itu kimia. So bila kita buat ulang kaji serentak, walaupun ni benda bab-bab yang berbeza, inilah kimia. Selalu soalan tu keluar adalah rojak. Semua bab gabung jadi satu soalan. Okey, yang kedua kita tengok klorin. Klorin adalah 2.8.7. Dia tak seimbang. So dia kena ambil satu elektron. So lepas dia terima elektron, charge dia sudah jadi negatif. Sebab elektron bercharge negatif. So dia dah terlebih satu elektron, orang lain punya elektron dia ambil, maka dia jadi bercharge negatif. So ini adalah atom klorin. Ini dah jadi ion klorida. Ini nama pun sudah ubah. Hanya untuk unsur bukan logam, dia akan tukar nama. Ini yang selalu orang-orang keliru. Atom klorin, ion klorida. Nama dia pun sudah ubah. So ingat, hanya untuk bukan logam, dia akan tukar nama. Okey, dan cara kita tulis, klorin menerima elektron menjadi ion klorida. Okey, so sini adalah menerima. So nak tulis dia sangat senang. Terima elektron dekat dengan kita, kita terima kan. Kalau kita derma bagi orang lain, so orang lain lah yang dapat elektron. Kalau kita tengok persamaan tadi tu, menderma, elektron tu dekat dengan orang lain. Daripada atom dia derma. So derma elektron bagi orang lain. Bagi orang lain lepas anak panah. Tapi kalau menerima, dia menerima. So dekat dengan kita. Sebelum anak panah kita menerima elektron. Okey. Tapi dalam bab tertentu, apabila kita tulis, kita akan tulis macam ni. Okey. Sama juga kita kata klorin menerima elektron. So bab ini adalah jika kita terus guna bahan kimia. Okey, ini adalah bahan kimia. Buat eksperimen dah. Okey, ini kepada masa buat eksperimen. Ini satu atom ni kita just terangkan pembentukan ikatan. Ini kita buat macam ni aja, Cl tambah elektron. Sebab kita terangkan tentang dia kestabilan duplet atau oktet. So satu klorin aja. Tapi apabila kita guna bahan kimia dalam eksperimen, kita memang guna klorin, ada Cl2. Okey, berbeza dah. Benda yang sama tapi cara tulis dia berbeza. Ini just penerangan untuk dia terima atau tak terima elektron. Ini kita terangkan secara eksperimen, bahan kimia klorin menerima elektron, membentuk ion klorida. Okey, so di sini atom, ini adalah ion. Ini adalah molekul. Ini adalah ion. Okey, beza. Benda yang sama tapi berbeza. Okey, dan lepas dia terbentuk, kita tahu bentuk akhirnya jadi satu sebatian. Okey, NaCl. Ini dipanggil sebagai sebatian ion natrium klorida. Okay, ikut cas. Untuk dia punya cas. Okay, yang kedua, jika dia bukan logam, dia perlu berkongsi elektron. So contohnya hidrogen dengan oksigen, dia akan berkongsi elektron. So dia akan jadi macam ni, H2O. Okay, so bagaimana ini memang contoh buku teks tunjuk. Okay, buku teks tak, internet saya cari. Yang ini yang kita lukis. Okay, bagaimana kita tahu dia berkongsi ke bukan tak berkongsi? Awak rujuk bukan logam. Okey, bukan logam biasanya kumpulan 14 hingga kumpulan 18. So biasanya nombor-nombor belakang adalah 4, 5, 6, 7. 8 tiada tindak balas. Sebab dia dah oktet. So 4, 5, 6, 7, 8. So contohnya karbon. Karbon adalah ini, oksigen adalah 16, 8.
Siapa? Okey, oksigen ada 8. So kita akan rujuk bilangan proton dulu 2.4. So sini adalah 2.6. So kita tengok 2 ni 4, 6. So ini dah memang kena kumpulan. Ingat aja kumpulan 14 hingga kumpulan 18. So kena 4 dengan 6, maka dia adalah perkongsi elektron. So bagaimana dia perkongsi? Ingat dia perlu lagi 4, ini perlu lagi 2. So secara matematiknya ini darab 2. So oksigen kena ada 2, karbon 1. So apabila kita lukis, karbon letak di tengah, oksigen nak 2, so letak kiri kanan. Okey, nanti oksigen letak di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oksigen letak di tengah. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oksigen letak di tengah. So kita akan dapat yang macam ni. Okey, kita guna cara matematik dia perlukan 4, ni perlukan 2. So sini kena darab 2. So kita tahu dia adalah kena 2 dan tak perlu ada bracket, ada charge sebab dia adalah bukan logam. Itu beza dengan yang atas. Yang atas sebab dia logam, so dia perlu terma elektron kan. So yang nak derma elektron, okay, yang nak derma elektron dia mesti kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 13. Derma elektron kepada kumpulan 15, kumpulan 16, kumpulan 17. Okay, secara matematik 1 tambah 7 nampak ni, 2 tambah 6 ni, 3 tambah 5. Inilah package kawan-kawan dia. 1, 2, 3, 5, 16, 17 untuk menderma menerima elektron. Okay, untuk yang perkongsi elektron 14, 15, 16, 17. Okay, so contohnya sini 2.4, 2.6. So dia akan berkongsi elektron. Bagaimana kita tahu bilangan dia? Masih guna oktet. Karbon 4, dia perlu lagi 4. Oksigen 6, perlu lagi 2. So tak seimbang. Sini 4 lagi, sini 2, so darab 2. Contoh yang selalu soalan SPM tanya, yang ini. Okay, karbon, hidrogen, betul. So tulis dulu. Jangan tengok 6. Jangan tengok 6 kata dia perlu 2. Ini yang selalu ramai orang buat. Oh 6 dia perlu lagi 2. Ni 1 dia perlu lagi 1. Tak semestinya betul. Okay, tukar dulu. Okay, yang ini dia perlukan 4. Ini dia perlukan 1, bukan 7 So sini kena darab 4. So kita ada yang ini, bentuk yang ini. So H ada 4. Ini CH4. Nama dia adalah metana. Rujuk contoh-contoh yang saya bagi semua ada. Okay, lagi satu, ada yang biasa tanya dalam SPM. So sini adalah 2.4, ini adalah 2.8.7. So karbon perlukan 4, ni dia perlukan 1. So 4 dengan 1 tak seimbang. So sini kena 4. So jawapan awak nanti akan macam ni. Klorin kena ada 4. So CCl4. Nama dia pun lain. Tetrachlorometana. So untuk bab ini setakat ni kita ikut je lah nama dia. Kita tak boleh buat apa kan. Bila awak akan jumpa nama ni, tingkatan 5 bab 2, sepatian karbon. Masa sepatian karbon, kita akan jumpa balik benda ni. Kita akan terangkan balik ini kenapa dapat CCl4. Okay, kenapa boleh dapat CH4. Penerangan ni masih sama tapi di tingkatan 5. Tapi soalan ni pernah ditanya dalam SPM suruh kita lukis balik C dengan CL. Ini biasa. CH4 ni dalam objektif yang banyak. Sebab CCl4 ni menyusahkan orang. So dapatlah 2 markah. Penat nak lukis. Okay, cuba lukis semua bulatan dia. So untuk berkongsi elektron, kita darab juga okay, darab. Okay, setakat ni ada yang nak tanya? Tak ada. Bagusnya. Siapa baru masuk ni? Dia terkeluar masuk balik.
Nak tanya boleh type dalam chat atau ni tanya. Bolehlah sambil salin, sambil makan, sambil tidur dengar, guna headset tengah pun boleh. Macam radio dengar je. Okey, atau okey. So ingat saya ulang balik cerita dia sikit-sikit. So kita ada atom ion molekul. Lepas tu atom nak jadi ion sebab dia tak stabil, maka kita kena derma atau terima elektron. Kalau dia tak boleh derma, tak boleh terima, iaitu bukan logam, kumpulan 14 hingga 18, maka dia akan berkongsi elektron. So akhirnya dia akan berkongsi lah macam ni. Ada banyak lah, bernama pun pelik-pelik. So lepas dia berkongsi atau menderma, maka dia keluarlah nama-nama dia. Okay, ini dipanggil sepatian ion. Ini sepatian covalent. Covalent, ini panggil logam. Okay, disebabkan mereka dah bertindak balas, so ada 3 ikatan ni. Kita dah tahu ikatan. So dalam silibus kita belajar semua. Okay, kita belajar semua. Tapi yang selalu adalah soalan tanya ni lah. 2 ni yang paling popular. Sebab menderma, menerima elektron. Sebab so yang pertama beza dia adalah ini adalah pemindahan elektron, ini adalah perkongsian elektron. So ini antara atom ajalah, atom logam. Contohnya besi lah, besi ikatan logam. Okey, pemindahan elektron, pemindahan ni. Okey, lepas tu yang kedua ini adalah takat lebur, takat tidih sangat tinggi. Ini rendah, ni terbalik. Okey, ikatan ni rendah. Tapi ini tinggi juga. Okey, ikatan logam tinggi juga. Yang ini apa lagi? Larut dalam air. Yang ini tidak larut dalam air. Ini tidak larut dalam perarut organik. Okey, ini dia terbalik, larut dalam perarut organik. Contohnya plastik. Plastik adalah covalent, so dia boleh larut dalam minyak. Minyak adalah perarut organik. Tapi kalau seperti ion, contohnya garam, garam dia tak larut dalam minyak. So masa awak buat nasi goreng ke, semua goreng ke, awak letak garam, awak boleh gigit garam tu semula lagi sebab dia tak larut dalam minyak. Okay, plastik kalau you masuk dalam minyak, cubalah awak goreng plastik, hilang semua plastik sebab dia boleh larut. Okey, lagi satu yang biasa yang tanya adalah menkonduksi elektrik. Menkonduksi elektrik dalam, ini dia hanya dalam keadaan leburan atau aqueous. Okey, ini tidak. Okey, tidak, apa-apa pun tidak. Okey. Ini nanti kita sampai bab ini kita akan terangkan sekali lagi. Cuma saya terangkan di sini kenapa? Sebab kita nak buktikan bahawa ada ikatan tu wujud. Kita kata dia takat lebur, takat tidih dia sangat tinggi, sangat rendah kan. So kita nak buktikan bahawa dia rendah ke tinggi. So kita nak tunjuk ini kita nak buktikan. So kita ambil satu bahan kimia yang dinamakan sebagai naftalena. Okey, dia adalah C10H8 covalent sebab dua-dua adalah bukan logam. So kita nak buktikan bahawa ada ikatan antara ni, atom-atom ni ada ikatan dan rendah. So kita buat eksperimen, lepas tu dapatlah graf ini betul. Inilah popular dalam objektif, dalam struktur, dalam esei. Ini yang popular. Okay, so mula-mula kita panaskan. Okay, naftalena itu ubat gegat. Naftalena nama biasa dia ubat gegat. So apabila kita panaskan, suhu meningkat. Kita tengok termometer tu meningkat. Sampai satu tahap dia dah tak meningkat. So biasanya kalau kita buat eksperimen, takat lebur yang kita dapat adalah 79, 80, 81. Okay, ikut awak punya naftalena. Sebab ada orang punya expired, orang punya tak expired, ada yang kotor, ada yang tak kotor. Maka suhu dia antara ini. So sampai sini suhu dia memang tak berubah. Mungkin 1 minit dia tak berubah, tapi tipunya masa kita buat je tak sampai pun 3 saat dah hilang dah.
Okay. Dalam kita punya kimia, apabila bawah 100, panggil rendah lah. Ini takat lebur yang rendah sebab dia adalah covalent. Okay. Lepas tu dia akan meningkat. Kenapa suhu tak berubah? Sebab ini yang kita nak tunjuk. Sebab dia diserap untuk mengatasi daya tarikan antara zarah. So, daya tarikan antara zarah itu yang kita namakan sebagai ikatan covalent. Okey, nama dia adalah daya tarikan. Ya, kena ingat van der Waals. Ini saintis yang menamakan. Okey, so ikatan covalent antara molekul, nama dia adalah daya tarikan van der Waals. So, di sini haba untuk putuskan ikatan. So, mana datang ikatan kan tadi kita cakap dia tak seimbang. So, dia berkongsi elektron. So, molekul dengan molekul ada daya tarikan. Maka, tunjuk di sini. Takat lebur dia 80. So, masa tu, dia baru nak putuskan daya tarikan dia. So, haba diserap, dia nak putus. So, kalau saya nak lukis, ya, ada tak tempat. Okay. Okay, C10H8, C10H8, C10H8. So, ini adalah pepejal. So, apabila haba kita bagi, haba panas. Macam awak juga, haba panas. So, antara molekul dengan molekul, itulah kita panggil sebagai van der Waals. Okay, tapi antara C dengan ni dipanggil ikatan covalent. Semua ada ikatan. So, haba dia datang untuk nak putuskan ikatan tersebut. Masa tu dia tak. So, apabila haba semakin besar, okay, molekul ni semakin bergetar, panas, dia bergetar. Akhirnya ikatan tu putus. So, apabila ikatan tu putus, dah macam ni. Okay, so dah ada jarak. So, ini dah panggil cecair. Sebab dah ada jarak. So, ada lagi yang masih ada ikatan, ada yang tak. Tapi kalau kita panaskan lagi, putuskan ke semua-semuanya, semua-semua dah putus, maka ini panggil sebagai gas. Okay, sebab dia adalah perjauhan antara satu sama lain dan bebas bergerak. Itu maksudnya antara molekul, dalam molekul sendiri ada covalent, antara molekul ada van der Waals. Okay, dia terikat, semua terikat. So, kita ambil haba untuk putuskan ikatan tersebut. So, kita bagi panas. So, apabila panas, ikatan tu putus, maka daripada pepecah dia jadi cecair. Semasa pertukaran tu, haba tu diserap. Maka termometer, contohnya kalau kita letak termometer. Ya, nak lukis mana? Ya, termometer. Okay, contohlah. Kita letak termometer kat sini. Suhu dia kat 80 darjah Celsius. Tak berubah. Sebab haba masuk, semua dah hilang. Orang dah molekul-molekul ni sudah ambil. So, termometer tak dapat detect. So, suhu tu tak meningkat. Lepas dia dah habis putus, dah jadi cecair, maka termometer dah boleh detect. Okay. So, haba ada lagi yang serap, tapi haba ada yang kat sini, so dia boleh naik lagi. So, 80 hinggalah 90, sehingga berapa. Okay. Tu suhu meningkat. Tapi sampai satu masa dia akan berhenti juga. Sebab dia nak putus juga untuk menjadi gas. So, akhirnya kita dapat graf kita macam tangga. Sekali, dua kali. So, ini adalah pepejah cecair gas. Cuma di sini kita hanya buktikan bahawa pepejah tukar jadi cecair. So, sini pepejah, sini cecair. So, sini pepejah campur cecair. Okay, kita terangkan ayat tu sangat simple aja mengatasi daya tarikan. So, mana datang daya tarikan ni? Itu yang tadi kita cakap. Ada ikatan covalent, ada daya tarikan van der Waals. Menunjukkan bahawa haba memang untuk putuskan ikatan tersebut. Okay, lepas dia putus ikatan, barulah haba tu diserap oleh termometer ni, barulah kita punya suhu akan meningkat. Cuma dalam SPM, ayat ni yang selalu ditanya, kenapa suhu tak berubah? Takat lebur dia berapa? Kita jawab je lah, tengok. Jangan tulis 79, 80, 81. Ikut soalan. Kalau dia bagi X, guna X. Dia bagi Y, guna Y. Kalau dia bagi 79, guna 79. Okay? Tak ada. Ikut teori 79. Ikut praktikal, semua nombor ada. Jangan hafal nombor. Jangan hafal nombor.
Okey, untuk pemanasan, ada soalan nak tanya? Untuk penyejukan, dia samalah cerita dia daripada atas. Dia nak gabung balik. Siapa yang tengok lagi kenapa tulis C10H8? Sebab nak tulis naftalena lagi panjang. Betul kan? Nak tulis ni. Dia kena hilangkan dia punya haba. Kalau dia panas, dia tak boleh. Dia macam lilin Dia kalau panas, dia tak boleh cantum. Dia tunggu dia sejuk, barulah dia boleh gabung balik jadi pepejal. So gabung balik. Ni macam ni. So haba tu kena hilangkan dulu. Okay, dia kena sejuk. So bagaimana dia hilang? Itulah masa dia hilang tu. Okay, masa dia hilang, itu yang jadi suhu dia tak berubah. Dibebaskan ke persekitaran. Lepas tu mesti ada orang cakap, bukan ke dia bebas, termometer akan detect kenapa suhu tu tak berubah. Sebab ini adalah satu sistem. Nak lukis. Ini adalah bekas beaker yang kita tabung uji Okay, kita guna tabung titir. Contohnya saya lukis macam ni. So dalam tu ada ni naftalena. So dia nak sejuk, dia akan keluarkan haba. So dia akan keluarkan haba supaya dia ni. So pada masa yang sama, tabung tidir ni juga lepaskan haba. Ini adalah persekitaran. Okay, so dia menghilangkan haba. So pada masa ini, termometer kat sini detect haba tak dapat. Okay, sebab sistem tu sendiri pun hilangkan haba. Sebab kita ada teori keseimbangan terma dalam fizik. Suhu sentiasa akan mencapai suhu persekitaran. Macam awak buat air Milo panas, air kopi panas, betul? Awak letak di atas meja, awak jangan kacau dia pun. Lama-lama dia akan jadi sejuk semula ikut suhu bilik. Sebab dia akan hilangkan. So haba yang dibebaskan persekitaran sama juga dengan haba yang dia bebas kecil-kecil ni. Sepatutnya termometer ni detect, tapi pada masa yang sama sistem ni pun hilangkan haba keluar. So dia dah mencapai satu keseimbangan. Maka suhu tu maintain, tak berubah. Kat sini tak berubah. Lepas dia dah cantum balik, dia punya zarah-zarah ni dah tak keluarkan haba. Okay, zarah tu tak keluarkan haba, tapi sistem tu terus keluarkan haba lagi. Maka suhu termometer turun balik. Okay, suhu termometer turun balik. Itu yang kita dapat graf, dia turun balik. Okay, cuma ayat kita akan tulis haba yang dibebaskan ke persekitaran diseimbangi oleh tenaga haba yang bebas apabila zarah menarik antara satu sama lain untuk membentuk pepejal. Tak ada yang ringkas. Inilah ayat yang paling panjang. Ini tahun 2019 kot SPM baru tanya jawapan ni. Kenapa suhu tak berubah? Okay, so 2020 tak tanya. 2021 tahun ni kita tak pasti dia tanya ke tak. Kalau tanya pun saya rasa dia tanya yang panas ni lah. Tanya yang ini. Kalau 2021 tak tanya, maka soalan ni akan simpan untuk SPM 2022, iaitu budak tingkatan 4 sekarang. Okay, benda ni simple tapi penerangannya panjang.